A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam isyak daripada Bumi Maibs. Sedang hari ini merupakan hari yang ke-9 kalau ikutkan dah di kuarantin kan, bermula hari tu sampai 15 bulan sampai ke hari ni. Kita masih lagi di sini. Okey, baik. Dalam soal jawab umrah hari ni kita nak membicarakan dengan satu soalan daripada jemaah yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak bertanya sikit. Saya nak tahu tentang daimul hadas ya, daimul hadas. Isteri saya ada penyakit selalu terkencing kalau dia ketik bersin. Bersin kencing, bersin terkeluar. Kadang-kadang sampai bocor walaupun dah guna pampers. Macam mana nak buat umrah kalau terjadi macam ini? Jadi persoalannya yang pertamanya, wuduk kena ambil semula ke? Yang kedua, kalau bocor sehingga kena ihram, mungkin kena terlekung lah kot. Adakah wajib tukar pakaian ihram? Mohon pencerahan. Okey, baik. Yang pertamanya, kita kena tahu yang namanya daimul hadas. Daimul hadas ni apa tuan-tuan? Daimul hadas ni maksudnya ialah seseorang yang sentiasa dalam keadaan berhadas. Dia pantang batuk kan, pantang batuk cucut dia keluar. Kan, baik lelaki ataupun perempuan, bersin, batuk dia keluar. Jadi ada beberapa kategori lah orang daimul hadas. Yang pertama sekali ialah yang istihadah. Wanita yang istihadah dikategorikan sebagai daimul hadas, sentiasa berhadas. Yang keduanya, mereka yang mengalami keputihan bagi wanita. Keputihan juga adalah najis. Yang ketiganya adalah buasir, kalau sekiranya bagi dia lelaki ataupun perempuan lah, lelaki perempuan ada buasir kan. Yang keempatnya, kalau sekiranya kencing tidak tos. Ini yang paling masyhur lah. Kencing tidak tos ni yang paling masyhur kan, dia injap untuk menahan air kencing tu sudah loose. Ya. Jadi kalau berlakulah beberapa perkara ini, jadi apa yang kita nak buat, apa yang boleh kita laksanakan untuk seseorang yang dalam keadaan tawaf ataupun umrah lah. Sebab najis ini dia akan menghalang kepada kesempurnaan tawaf. Itu masalah dia. Niat ihram umrah boleh. Dia sa'i tak perlu ada wuduk. Kemudian cukur gunting tak ada wuduk. Jadi dalam rukun umrah yang 5, niat, tawaf, sa'i, cukur gunting dengan tertib, hanya pada tawaf saja yang diperlukan suci padanya. Jadi bagaimana seseorang itu nak bertawaf jika sekiranya dia dalam keadaan yang bernajis? Kerana syarat utama untuk bertawaf adalah suci daripada hadas kecil maupun hadas besar. Namun bagi daimul hadas, ini telah dibincangkan oleh para ulama. Ada satu term perbincangan berkaitan dengan daimul hadas. Jadi golongan daimul hadas tu, dia kena tahu bahawa aku ni adalah termasuk dalam kategori daimul hadas. Itu yang pertamanya. Bermakna kencing tidak tos, angin daripada depan, kan bukan angin belakang, angin depan. Kan ada kadang-kadang wanita bila dia dah berusia, dia dah masa hidupnya melahirkan ramai anak, bila dah berusia di dalam rahim itu kosong, ada angin. Jadi angin keluar depan pun kita pakai daimul hadas. So ada 5 tadilah. Ada 5. Saya ulang balik tadi. Yang pertamanya adalah keputihan bagi wanita. Kemudiannya istihadah bagi wanita. Angin daripada hadapan keluar daripada faraj bagi wanita. Kencing tidak tos, ini kena pada lelaki dan perempuan. Dan juga buasir juga pada kena lelaki dan juga perempuan. So 2 benda ni berkongsi lelaki dan perempuan, 3 ni adalah pada wanita saja. Okey, baik. So ada 5. Yang pertama sekali, kalau sekiranya kita tahu kita dalam kategori daimul hadas, tuan-tuan haji dan hajah yang mana pergi umrah mesti membawa bekalan pampers yang secukupnya. Sebab pampers dewasa di Mekah, Madinah payah nak dapat. Bahkan kedai macam Bin Daud apa semua pun tak ada jual. Di farmasi pun yang ada macam panty liner pad aja, tak boleh. Bawahnya daimul hadas ni, sebab dia air kencing keluar, setakat pad dia tak boleh menahan, dia akan keluar juga. Oleh demikian, pampers dewasa kena bawa siap-siap, bekalan yang secukupnya. Bermakna tuan-tuan congak lah kurang lebih dalam 12 hari kan, umrah kurang lebih. Jadi mesti bawa kurang lebih dalam 50 pieces ke. Jadi ini perlukan bekalan khusus. Bahkan jemaah saya baru ni, dia naik Saudi Airlines, satu beg bagasi lain,
Satu beg tu penuh pampers mak dia je. Bukan, dia bekalkan pampers dewasa. Dan Alhamdulillah, itu pun ngam-ngam, sipi-sipi je cukup. Sebab pampers ni bukan setakat nak menahan ketika tawaf aja. Dia menahan ketika mana dalam keadaan duduk, baring apa semua kan. Air kencing selalu keluar. Pantang basin, pantang batuk dia keluar. Oleh demikian, pampers yang secukupnya perlu dibawa lah. Ya. Okey. Orang yang dia menghadas, yang pertama sekali bila mana dia dah sampai di hotel di Mekah, kan? Dah sampai hotel Mekah, maka dia kena mandilah, mandi, bersihkan apa semua. Kemudian pakai pampers dewasa dan ambil wuduk. Kan, ambil wuduk. Bila dah ambil wuduk, itu wuduk bertujuan untuk menyempurnakan tawaf dia. Maka tidak ada niat yang lain. Tidak boleh bila dah ambil wuduk, dia dah pakai pampers apa semua, turun ke lobi, dia pergi shopping, cari barang apa semua, maka batal. Kalau sekiranya terkeluar air kencing tadi ni. Tapi kalau sekiranya wuduk tadi tu, dia memang niatkan, aku ambil wuduk daripada hotel, lepas ni aku nak pergi bertawaf, kan, nak selesaikan ibadah umrah. Maka on the way dia nak pergi ke medan tawaf tu, duduk kat lobi ke tunggu ustaz mentawif, kan, on the way ramai-ramai pergi berjalan kaki menuju ke medan tawaf, maka tidak membatalkan wuduk jika sekiranya keluar angin dari depan, jika keluar kencing tidak tus apa semua tadi, tak ada membatalkan wuduk dia. Maka wuduk dia tu memang digunakan untuk kesempurnaan tawaf dia. Ya, okey, baik. Di samping itu, untuk jemaah-jemaah ini kita nasihatkan bawa jugalah botol air spray, kan. Apa guna botol air spray tu? Untuk jika sekiranya dia terkentut ke apa semua batal dalam medan tawaf, maka dia boleh ambil pakai botol air spray. Kalau tadi yang pasal daimu hadas tak batal, tak batal. Ini kalau terkentut, kentut batal sebab kentut ni angin daripada belakang, maka batal. Itu tidak ada dalam kategori daimu hadas. Daimu hadas ni dalam 5 kategori aja. Maka botol air spray pun standby ajalah dalam bag sling tadi ni. Jadi dia dah duduk sempurna apa semua, tunggu ustaz mentawif kat lobi, dan bila sampai jemaah apa semua, jalan ramai-ramai masuk ke medan tawaf. Masuk ke medan tawaf apa semua, on the way ke apa semua, tengah bertawaf pertama, pusingan kedua, terkeluarlah air kencing daripada depan tadi ni sebab dia dari muhadas, maka tidak membatalkan wuduknya. Tidak membatalkan wuduknya. Jadi boleh standby. Boleh standby dengan kelengkapan yang secukupnya lah. Di samping itu, bagi mereka yang dari muhadas, kita nasihatkan bawa jugalah pampers lebih dalam beg sandang tadi. Beg sling ni bawa 2-3 gitu, ya. Okey, maka orang yang berhadas dia boleh selesaikan tawaf 1, tawaf 2, walaupun terkencing ke apa semua sampai tawaf ke-7 selesai dengan satu wuduk saja dalam bilik tadi. Tak perlu nak ambil wuduk lain. Kalau terkeluar, biarkan jadi keluar, tak ada masalah. Boleh menyempurnakan semua tawafnya sehinggalah habis tawaf 7 pusingan. Dia boleh juga dengan wuduk di hotel tadi tu, walaupun dah terkencing apa semua, dengan solat tawaf, solat sunat tawaf yang mengiringi tawaf, maka boleh dilaksanakan juga, tak ada masalah. Ya, sampailah dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, maka barulah batal wuduk yang di hotel tadi. Maka pampers nak ganti tak? Pampers tak perlu ganti. Ya, pampers tak perlu ganti. Apa pula cerita kalau sekiranya bocor? Kan dia bocor. Bila bocor, maka wajib tukarlah, kan, sebab dalam bab daimu hadas ini tidak boleh kain ihram, pakaian terkena najis, hanya pada badan sahaja. Kan, hanya pada badan sahaja. Maka jika sekiranya dah macam nak penuh, ni mungkin masalah sangatlah ni. Jadi jaranglah kita dapat situasi begitu, kan, sebab kita dah minta dibersihkan diri, kencing siap-siap apa semua, dan jangan kurang-kurangkan minum air. Tambah pula nak pergi tawaf sa'i apa semua ni, air kurangkan minum. Gitu kan. Takut yalah terkoncing banyak pula. Jadi kalau boleh, sebelum nak pakai pampers daripada hotel, bersihkan diri, mandi apa semua tadi, kencing clear betul. Kencing clear. Kalau sekiranya buasir, pakai plaster ke gos ke, baru pakai pampers ke apa semua, gitulah keadaannya. Jangan sampai dia bocor. Kalau bocor, kena kain ihram, kena telekung, batal. Maka itu tidak dikategori sebagai daimul hadas lagi, sebab pakaiannya dah terkena najis. Ini hanya untuk kondisi daimul hadas ialah diri dia je, bukan pada pakaian. Kalau pakaian kena najis, maka batal, kan? Batal, sama ada buasir, berdarah-darah keluar apa semua, batal. Dia kena stopkan dulu bleeding apa semua. Okey, kurang-kurang lebih sikit-sikit tak apa. Tapi kalau sampai dah banyak sangat, maka sampai kena kain ihram yang putih jadi merah apa semua, batal, kan? Batal. Tak boleh. Ini jangan berlaku, tetapi kita nasihatkan jemaah bawa pampers spare dalam beg sandang, dan juga bawa juga botol air spray untuk kegunaan emergency apa semua. Jadi bila sampai hotel Mekah, sudah balik, clearkan dulu, kan, mandi, bersihkan apa semua, clear, buang air, clear betul. Barulah pakai pampers, ambil wuduk apa semua,
Jadi insyaAllah on the way untuk menyelesaikan tawaf, untuk bersegera menyelesaikan tawaf itu tak sampailah melimpah ruah air kencing apa kan. Jadi sebab kita dah nasihatkan supaya dia buang air siap-siap. Dia mungkin akan dah dilambatkan banyak kalau sekiranya dia tak buang air lagi tadi. Terus ambil uduk pakai pamper aja, tak mandi, tak bersihkan apa, tak kencing apa semua, mungkinlah boleh terkencing banyak. Tapi lazimnya yang mana kita dah suruh apa semua awal, maka tidak ada masalah ya. Dia orang hanya kencit-kencit je itu. Ya. Okey baik, itu daimul hadas lah bagi mereka yang ingin bertawaf. Jadi menjawab persoalan tadi ni, yang pertama, kalau terkeluar perlu ambil uduk ke tidak perlu ambil uduk balik. Sebab apa? Sebab dah pakai pampers dan dia adalah kategori daimul hadas. Yang keduanya, kalau bocor hingga kena kat ihram maka batal. Kalau bocor kena kat ihram terlekung, batal. Jadi oleh demikian kena selesaikan dulu buang air apa semua dekat dalam bilik hotel, barulah menuju ke medan tawaf. Okey baik. Itu cerita berkaitan dengan daimul hadas untuk mereka yang ingin bertawaf ya. Baik, insyaAllah nanti next video saya akan terangkan pula bagaimana pula keadaan sekiranya orang itu daimul hadas dalam kondisi dia nak solat pula. Berbeza. Untuk tawaf dan juga solat ada beza. Sebab untuk tawaf, on the way tawaf aja, tawaf 7 pusingan aja kan. Kemudian bila lepas tu dia pergi sa'i, tak perlu ada wuduk. Bermakna kalau sa'i dia terkencing banyak ke ataupun kenalah air kencing tu pada kain ihram dia ke, maka tidak batalkan sa'i dia. Sebab sa'i tidak perlu bersuci kan, hanya tawaf saja. Ada 8 syarat asal tawaf, mesti bersuci apa semua, dan oleh kerana dia daimul hadas maka boleh pakai hukum daimul hadas tadi ni. Walaupun terkencing apa semua, dia boleh menyelesaikan tawafnya ya. Ada pun solat ada berbeza. Jadi insyaAllah nanti rujuk pada video saya yang satu lagi, saya katakan pula bagaimana kondisi orang yang daimul hadas dalam keadaan untuk solat fardu di Masjidil Haram ya. Wallahu alam. Terima kasih kerana menonton. Aku lakukan hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.